Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rancangan motivasi pagi ini dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu di ruang udara Radio IKIM dalam motivasi pagi bersama dengan saya, Ustaz Ilyas Ismail. Terima kasih kepada semua kawan-kawan pendengar yang saya muliakan. Saban hari, saban pagi, mahupun anda pergi kerja, balik kerja ke, duduk di rumah ke, duduk di kedai makan ke, di mana saja anda dapat mendengarkan suara saya ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana ramai yang mendoakan, ramai yang memberikan respon yang positif kepada apa yang saya sampaikan ini. Namun ingat, kalau sekiranya ada, dan saya kira pasti ada kekurangan di sana sini dalam penyampaian saya ini, mohonlah diberikan teguran menerusi Facebook saya pun boleh, Ustaz Ilyas Ismail. Anda juga boleh berikan pandangan anda, cadangan anda agar apa yang saya sampaikan ini boleh diperbaiki maupun ditambah baik lagi, insya-Allah. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan kongsikan dalam slot motivasi pagi ini, tajuknya ialah itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Ini cerita tentang siapa pula ni? Macam biasa, kita kongsikan kisah, pesanan, apa jua tauladan yang ditunjukkan oleh para alim ulama terdahulu buat pedoman kita pada hari ini. Kawan-kawan, rakan-rakan pendengar yang saya hormati sekalian, dulu di zaman kerajaan Islam Turki Osmani ada seorang ulama besar yang mana beliau sangat hebat, bernama Syekh Muhammad Sa'aduddin bin Hasan Khan At-Tabrizi. Beliau ini sangat dikenali sebagai ketinggian ilmunya itu, kekuatan hafazan, dan orang kagum akan kehebatan kewibawaan beliau. Dan pernah diceritakan bahawa Syekh Muhammad Sa'aduddin bin Hasan Khan At-Tabrizi ini, beliau sehinggakan hebatnya dapat menjawab ratusan permasalahan hukum fatwa melalui hafalannya tanpa baca buku dulu. Kebiasaan macam kami para asatizah, kadang-kadang orang tanya soalan pun kita akan jawab dulu. Maaf, saya tak dapat nak jawab sekarang. Saya berikan masa saya untuk semak dulu. Saya cek dulu dalam kitab-kitab sekian-sekian untuk saya berikan jawapan yang diajukan tadi. Namun beliau ini tak perlu nak tengok kitab dulu dah. Semua dalam hafalan beliau. Sangat hebat, sangat dikenali sebagai seorang yang alim. Kelebihan dan kesolehan, kecerdikan luar biasa ini sangatlah hebat, dan beliau juga memangku jabatan Syekhul Islam ataupun dipanggil mufti negara pun dialah.
yang ke-22 kerajaan Turki Osmani. Dan suatu perkara menarik tentang beliau, pernah satu hari Khalifah Turki bernama Sultan Ahmad I, dia menghantar surat kepada Syekh Sa'aduddin untuk menanyakan tentang pendapat beliau, apakah yang menyebabkan ataupun yang mana pada ketika itu keadaan negara mengalami kemunduran dan bila berhadapan dengan musuh pun kalah, padahal Allah menjanjikan kemenangan bagi orang Islam. Namun pada waktu itu yang berlakunya, kemunduran dan kekalahan kepada musuh ini. Apa dia punya punca, apa dia punya sebab? Jadi Sultan Ahmad I pun hantar surat kepada Syekh Sa'aduddin ni untuk minta pandangan beliau, minta jawapan beliau, apa yang patut tuanku buat. Tapi itulah kan, Syekh yang bijak ni, dia jawab apa? Dia balas balik, dia reply balik surat itu dengan menjawab. Dia kata, bukan urusan saya. Dia kata apa? Dia kata, bukan urusan saya. Tuan-tuan, para pendengar sekalian, bayangkan apa perasaan tuanku Sultan Ahmad I, apa perasaan dia. Dia jadi sangatlah marah bila dia baca surat jawapan daripada Syekh Sa'aduddin, yang dia harapkan kalau boleh jawapannya itu jawapan yang boleh membantu dia untuk membetulkan balik apa yang berlaku dalam kerajaan dia, dalam pemerintahan dia, dalam urus takbir dia ini. Tapi jawapan daripada Syekh Sa'aduddin, itu bukan urusan saya. Oh, panas. Dia pun agak marah. Lalu tuanku titahkan supaya Syekh Sa'aduddin datang menghadap. Waktu tu juga datang menghadap. Lalu dia marah pada Syekh Sa'aduddin ini, dan tuanku mengatakan, mengapa engkau mengabaikan pertanyaanku? Seolah-olah bagi Sultan Ahmad ini, seolah-olah Syekh Sa'aduddin seperti tidak mengendahkan, macam anggap benda ni main-main. Boleh pula seorang mufti negara jawab itu bukan urusan saya. Lalu terkejut, dan Sultan pun kata lagi, berani kamu boleh kata itu bukan urusan saya, benda penting ni. Dengan tenang si mufti ni dia menjawab kembali dengan mengatakan, saya sekalipun tidak mengabaikan pertanyaan daripada tuanku, akan tapi sebenarnya itulah jawapan dia. Itulah jawapan yang saya berikan dengan sangat-sangat teliti. Tuan-tuan bayang, Syekh Sa'aduddin dikenali sebagai apa yang saya sebutkan tadi ni, boleh menjawab ratusan persoalan, permasalahan maupun fatwa beliau tanpa melihat kitab, dengan hafazan dia saja. Takkanlah seorang pemimpin, sultan, bila tanya soalan, itu saja jawapan dia. Pasti ada perkara yang seorang yang bijaksana ini, cara jawapannya itu berbeza. Kata beliau, saya jawab itulah jawapannya sebab saya jawab dengan sangat teliti. Kalimah bukan urusan saya inilah penyebab utama kemunduran yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Oh, rupa-rupanya para pendengar Radio IKIM yang saya sayangi sekalian, itulah sebab punca yang berlaku kepada negara tersebut. Akibat daripada apa? Akibat daripada masing-masing rakyat bersikap, itu bukan urusan saya, itu bukan urusan saya. Inilah puncanya jawab Syekh Sa'aduddin ataupun mufti negara ini. Dia jawab begitu. Maka itulah jawapan dia. Jadi sultan pun tak jadi marah. Sultan pun tak jadi marah kerana jawapan daripada muftinya ini sangat menusuk jiwa-jiwa masing-masing, sentap jiwa semua. Oh, inilah puncanya. Apabila setiap rakyat masing-masing dalam hati ada perasaan, itu bukan urusan saya. Contoh, bila negara dilanda dengan masalah banjir, walaupun berlaku di negeri lain, kawan-kawan di negeri lain beranggapan, tak apa, itu negeri sana bukan negeri sini, buat apa nak kalut-kalut. Bila merebak saja wabak dekat negeri sekian-sekian, tak apa, negeri itu memang jenis tak jaga kesihatan, tu yang kena.
Tapi bila masing-masing kena pada batang hidung, baru sendiri nak terasa, baru sendiri nak terjaga. Kalau berlaku pada orang lain, sikit pun tak ada rasa prihatin, sedikit pun tak ada rasa kasihan, prihatin maupun rasa empati terhadap orang yang ditimpa musibah itu. Inilah punca kemunduran, punca kelemahan sesebuah negara. Apabila masing-masing ada perangai, itu bukan urusan saya. Orang kata apa? Kawasan sini ni ada budak-budak dadah ramai. Ada, itu kawasan sana tu, daerah tu memang ramai budak-budak ni pun ketagihan semua. Ini semua kawasan sini semua orang baik-baik. Sekali kampung sebelah, memang kampung sebelah tu memang dia orang jenis tak jaga semayang. Sini semua ahli syurga. Jawab macam tu. Lalah kena batang hidung sendiri, kampung dia sendiri, jiran dia sendiri, atau dalam rumah dia sendiri, barulah nak termenung. Ingat, kawan-kawan, teman-teman sekalian, kita hidup ini bermasyarakat. Kita hidup dalam suasana bersosial ini, apa jua yang berlaku pada jiran, teman, sahabat maupun komuniti kita, kita mesti kena ada sifat, ada rasa untuk membantu, mesti ada rasa prihatin. Jangan sesekali ada rasa itu bukan urusan saya. Inilah penyebab kepada kemunduran, permasalahan yang tak selesai yang berlaku di zaman dahulu. Inilah yang diingatkan oleh Syekh Sa'aduddin buat pedoman kita bersama. InsyaAllah hidup kita akan bahagia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu di ruang udara Radio IKIM bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail, seperti biasa dalam motivasi pagi. InsyaAllah saya akan kongsikan, sebagaimana sebelum-sebelum ni pun saya kongsikan dengan anda pelbagai kisah-kisah menarik jatuh bangun iktibar yang berlaku kepada para alim ulama, orang-orang soleh terdahulu, untuk kita jadikan sebagai penguat semangat kita, pemberi motivasi kepada kita dan pemberi inspirasi untuk kita menempuh hari-hari kita yang kian mencabar ini dengan kisah ataupun yang apa jua yang berlaku kepada mereka untuk dijadikan panduan buat kita bersama. Dan pada kali ini, tajuk motivasi pagi saya untuk tatapan, untuk renungan kita bersama ialah tajuknya tentang lihatlah sesuatu yang tak nampak. Apa pula ni? Lihatlah sesuatu yang tak nampak. Biasa kita ni kalau nak tengok apa-apa pun, kita mesti pastikan benda tu boleh kita nampak, baru kita boleh tengok. Tapi lihat sesuatu yang tak nampak, macam mana cerita ni? Baik, ini berkait dengan kisah seorang ulama yang terkenal, yang beliau namanya Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini, beliau merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Mereka ini, kalau dari sudut